Buletin Didik 20 Mei bersama saya Fazilah Niharun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia terus mencatat lonjakan kes dan rekod baru COVID-19 apabila sebanyak 6,806 kes harian dilaporkan hari ini, juga yang tertinggi sejak pandemik melanda negara tahun lalu. Rekod sebelum ini ialah 6,075 kes yang dicatatkan semalam. Daripada jumlah kes baru itu, Selangor kekal dengan bilangan jangkitan tertinggi iaitu 2,277 kes, diikuti Kuala Lumpur 655 kes dan Johor 615 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Putrajaya menunjukkan peningkatan hampir 4 kali ganda dengan 35 kes baru hari ini berbanding hanya 9 kes semalam. Manakala semua negeri mencatat pertambahan kes dan Perlis melaporkan kes terendah iaitu 8 kes. Bukan itu sahaja, hari ini sekali lagi kes kematian mencatat rekod baru dengan 59 kes. Pesakit di unit rawatan rapi pula 587 kes termasuk 330 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Keputusan sama ada Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara menyeluruh dijangka akan dibincangkan esok. Menteri di Jawatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ia akan dibincangkan dan diputuskan dalam sidang Majlis Keselamatan Negara MKN COVID-19 di Putrajaya. Jelasnya mesyuarat dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin jam 3 petang itu akan turut dihadiri oleh semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kerajaan pusat kita melihat gejala penularan COVID ini satu perkara yang amat serius. Kalau kita tengok statistik semalam kemarin, dalam bahasa yang boleh menakutkanlah, kita boleh katakan jumlah kes positif kumulatifnya sudah hampir 1,5 juta. Kemarin 485,496. Dah hampir dengan 1,5 juta kes positif. Dan kematian pun sudah lebih daripada 2,000 kes. Jadi ini kita rasa satu perkara yang amat-amat membimbangkan kita. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika hadir sama ke mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Khas Negeri Kelantan yang dipengerusikan oleh Menteri Besar Ahmad Yaakob di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru. Tegasnya, kerajaan mengambil langkah dengan mengadakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD selama ini bergantung kepada keadaan untuk mengekang penularan COVID-19. Perbincangan esok turut memfokuskan suntikan vaksin dan kempen menggiatkan lagi pelan vaksinasi kebangsaan. Kepada orang ramai, berikut sedikit perkongsian tips daripada Kementerian Kesihatan KKM yang perlu dilakukan untuk sekatan pergerakan Kendiri. Memandangkan kes COVID-19 meningkat dan mencatat rekod baru, kawalan Kendiri atau dalam erti kata lain, kemampuan untuk mengawal diri daripada melakukan sebarang perkara demi sesuatu kebaikan menjadi cara hidup baru ke arah memastikan penularan COVID-19 dapat diputuskan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memfokuskan beberapa sekatan pergerakan Kendiri iaitu membeli barangan keperluan seminggu sekali, mengisi minyak kenderaan penuh, melakukan solat berjemaah 5 waktu bersama ahli keluarga. Orang ramai juga disaran menggunakan perkhidmatan dalam talian dan elak daripada menerima tetamu di rumah. Ketika ini, negara kekal merekodkan kes harian COVID-19 mencecah 4 digit dengan kes aktif sudah melebihi 40,000. Kebanyakan hospital kerajaan mahupun swasta serta pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di seluruh negara juga hampir mencecah kapasiti maksimum. Rakyat Malaysia adalah barisan hadapan yang amat penting dan diharap untuk terus patuh duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting di luar. Kita tiada pilihan lagi. Kita mesti jaga kita. Susulan situasi terkini peningkatan kes penularan wabak COVID-19, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menganjurkan program Wilayah Persekutuan bermunajat setiap hari bermula hari ini sepanjang tempoh PKP. Ia berkuat kuasa selepas solat Maghrib dan solat Jumaat di masjid dan surau serta kediaman masing-masing di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
Pengarah Jawi Datuk Muhammad Ajib Ismail dalam kenyataan hari ini berkata, kaedah pelaksanaan program itu adalah dengan memastikan imam yang bertugas di masjid dan surau membacakan teks zikir dan doa yang disediakan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan menggunakan pembesar suara yang jelas didengar oleh ahli qariah. Justru beliau mengharapkan semua umat Islam bersama-sama bermunajat dan berdoa dengan khusyuk dan tawaduk agar penularan ini dapat segera dibendung dan Malaysia dikurniakan perlindungan serta kesejahteraan daripada Allah. I would like to wish Happy Teachers Day to all teachers in SK Pusat who are teaching me. I'm really grateful to have a teacher like you all. Thank you and love you. Institusi Pengajian Tinggi IPT boleh menggantikan latihan industri kepada beberapa latihan alternatif bersesuaian untuk pelajar dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar Sabran berkata pihaknya peka dengan kesukaran pelajar untuk menjalani latihan industri sepenuhnya bagi memenuhi hasil pembelajaran yang ditetapkan. Beliau maklumkan perkara itu sudah dimaklumkan dalam Nota Panduan Pengendalian Program Pendidikan Tinggi semasa PKP Februari lalu. Kaedah lain yang boleh dipertimbangkan ialah seperti industry-based project, problem-based project, topical study atau research project. Aktiviti simulasi dan amali dalam bentuk virtual, dalam talian maupun remote juga boleh dilaksanakan berdasarkan kesesuaian. Kaedah alternatif itu boleh dilaksanakan sebagai penggantian penuh atau sebagai pelengkap kepada latihan industri yang terpaksa dihentikan separuh jalan. Mengulas lanjut, Profesor Datuk Dr. Muhammad berkata, IPT bertanggungjawab untuk memastikan pelajar mendapat pendedahan industri yang diperlukan sebagai persediaan mereka di alam pekerjaan dengan memastikan pelajar memenuhi hasil pembelajaran kursus. Pelajar berumur lebih 20 tahun menuntut sepenuh masa di peringkat diploma atau sijil kemahiran Malaysia tahap 4 dan ke atas di IPT tempatan berdaftar turut layak menerima bantuan kredit e-wallet menerusi program e-belia selain individu yang mencapai umur 18 ke 20 tahun. Inisiatif berkenaan dijalankan di bawah program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa. Mereka yang memenuhi kriteria itu akan menerima RM150 berbanding RM100 sebelum ini. Kerajaan terdahulu mengumumkan e-belia dengan peruntukan RM300 juta akan dibuka bermula 1 Jun ini untuk 2 juta belia warga negara Malaysia. Matlamatnya meringankan beban kewangan mereka dan menggalakkan perbelanjaan tanpa tunai. Untuk penembusan kredit e-belia ini, ia boleh dilakukan menerusi 4 platform iaitu BigPay, Boost, Shopee atau Touch & Go e-wallet yang juga akan menawarkan insentif tambahan berdasarkan kempen masing-masing. Konsep komunikasi hari ini berubah seiring peredaran zaman. Sesiapa sahaja bebas bersuara di platform media baru, khususnya media sosial yang turut menjadi sumber kepada maklumat dikehendaki tanpa kawalan sesiapa. Namun, jangan kita alpa didikan supaya menjaga adab dan etika ketika berkomunikasi di alam maya perlu diterapkan dari peringkat awal.
Menurut pensyarah kaunseling dan psikologi pendidikan di Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam, Dr. Sharifah Muslia Said Mustafa, sikap bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memupuk adab berkomunikasi. Adab yang terbaik untuk berkomunikasi di alam maya adalah yang pertama, kita mesti berbicara secara bertanggungjawab. Sama ada bila kita menulis sesuatu, bercakap atau menghantar gambar. Kita mesti bertanggungjawab dengan apa yang kita tulis, apa yang kita cakap atau apa yang kita hantar. Amalkan sikap berhati-hati sebelum kita klik hantar itu, tanya dulu pada diri sendiri. Apakah kesan dari komunikasi yang saya nak katakan ini pada diri saya, pada orang lain? Pendek kata, kalau kita tak suka orang bercakap begitu atau menulis tentang itu pada diri kita, maka janganlah kita buat yang sama pada orang lain. Berkomunikasi di media sosial tanpa interaksi bersemuka yang nyata atau secara fizikal menjadi pilihan terutamanya golongan muda. Ini mungkin kerana mereka rasa lebih berani untuk melontarkan apa sahaja yang bermain di fikiran tanpa memikirkan kesannya terhadap penerima. Lebih-lebih lagi yang menjurus kepada aib seseorang sekaligus memberi kesan emosi yang amat mendalam. Janganlah kita terjebak dengan acara jom tumpang sekati. Orang lain punya isu, kita pula lebih-lebih, kita tokok tambah, kita lebih simbah minyak ke bara api biar dia jadi lebih hangat. Jadi tak perlulah kita mengapi-apikan orang atau situasi lain kecuali tujuan kita adalah untuk mendamaikan suasana. Justru nasihat beliau, komunikasi di alam maya juga perlu secara berhemah dan dipraktikkan orang ramai. Ia termasuk menjaga bahasa dan cara berinteraksi. Sekiranya kita dalam keadaan marah atau beremosi, elakkanlah berkata-kata dan meluahkannya di media sosial. Ambil ia sebagai tanggungjawab masing-masing supaya tidak menimbulkan salah faham dan kecelaruan dalam masyarakat. Sejahtera, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan harapkan segala ilmu yang diberikan. Terima kasih, Cikgu. Saya Hishita Shuri, anak perempuan Madelagan dari Sekolah Kebangsaan Air Merah, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru. Terima kasih, Cikgu. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam tips memperkasa bahasa ketika PDPR. Ibu bapa yang berada di rumah bolehlah mendengar tips daripada Cikgu Arif ini. Ibu bapa bolehlah membimbing, menyelia dan memantau kerja anak-anak ketika PDPR. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apabila ibu bapa memantau tugasan dan kerja anak-anak, pastinya hasilnya lebih cemerlang. Aisyah, sedang buat apa tu? Meja ada pensel. Wah, bagusnya. Pertubuhan Viva Palestina Malaysia VPM dan Dark Group berjaya mengumpul dana kecemasan RM1 juta dalam tempoh 2 hari sahaja bagi membantu rakyat Palestin di Semenanjung Gaza dan sekitar Masjid Al-Aqsa. Pengasas bersama Dark Group, Datin V. Yusof berkata, dana kecemasan dibangunkan menerusi kitafan itu akan digunakan bagi membekalkan bantuan perubatan dan lain-lain keperluan kritikal bagi mereka yang terkesan di Palestin. Beliau berkata sasaran jumlah RM1 juta pada awalnya dijangka dicapai hujung bulan ini dan pihaknya akan meneruskan usaha menambah dana bagi menyediakan bantuan tambahan dengan semua hasil kutipan diserahkan kepada rakyat Palestin. Jumlah yang dikumpulkan dalam masa 2 hari itu satu kejayaan yang membanggakan kerana ia menunjukkan ramai yang prihatin dengan derma terus diterima bukan sahaja daripada rakyat Malaysia, malah dari seluruh dunia. Kumpulan DARK juga akan melancarkan koleksi istimewa The Palestine DARK pada bulan depan dengan 100% hasil kutipan akan disumbangkan kepada VPM. VPM yang sebelum ini dikenali sebagai Complete adalah gabungan 50 pertubuhan bukan kerajaan NGO Malaysia yang berusaha menyediakan kumpulan sokongan dan advokasi untuk rakyat Palestin dalam mengumpulkan dana bagi membiayai pelbagai projek perubatan dan pendidikan di Palestin. Kitafan pula adalah platform pendanaan bagi keperluan perubatan, kemanusiaan dan kecemasan. Orang ramai yang berminat menyumbang boleh melawat laman web Kitafan.
Penyanyi dan komposer Faizal Tahir bersama kumpulan nasyid Mirwana pula berkolaborasi melalui virtual showcase Nostalgia yang bakal berlangsung pada 30 Mei ini. Ia bagi mengumpul dana untuk disalurkan kepada rakyat Palestin. Sama seperti selebriti lain, Faizal juga menunjukkan sokongan padunya di media sosial untuk memberi kesedaran kepada warga maya tentang isu yang sedang melanda wilayah bergolak itu. Di samping itu, penganjuran showcase berkenaan sebagai salah satu inisiatif melaungkan sokongan dan solidariti membantu rakyat Palestin. Yang paling penting sebenarnya sebahagian daripada kutipan hasil tiket showcase ini akan disalurkan ke My Aqsa Defenders yang merupakan gabungan NGO dari Malaysia yang akan bertungkus lumus untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestin. Terdahulu, Faizal mengumumkan mahu berehat untuk jangka panjang sebagai seorang penyanyi bagi meluangkan lebih masa bersama keluarga dan dirinya sendiri. China telah mengeluarkan foto pertama yang diambil daripada rover Zhurong yang kini berada di planet Marikh. Gambar itu dikongsi Pentadbiran Angkasa Kebangsaan China CNSA di laman webnya. Ia menunjukkan landscape di planet tersebut, manakala rakaman dari belakang pula menunjukkan panel solar Zhurong. Turut dikongsi dua video pendek yang merakam saat kapsul daripada Zhurong berlepas dari satelit yang membawa rover itu dari bumi. Rover berkenaan tiba di planet Marikh Ahad lalu, menjadikan China negara kedua yang berjaya meletakkan kenderaan sedemikian di Marikh dan beroperasi untuk tempoh yang lama. Negara pertama dengan pencapaian itu ialah Amerika Syarikat. Kumpulan K-pop Twice cipta satu lagi sejarah di YouTube. Ia selepas video muzik lagu Jepun mereka, Breakthrough, melepasi 100 juta tontonan di platform tersebut sekaligus yang ke-17 meraih pencapaian itu. Dengan kejayaan terbaru ini, Twice memecah rekod sebagai kumpulan wanita dengan jumlah video tertinggi melepasi 100 juta tontonan di YouTube. Rekod terdahulu dipegang kumpulan Britain Little Mix dengan 16 video. Ketika ini, Twice sedang bersiap sedia untuk melancarkan album mini Taste of Love yang dijadual keluar pada 11 Jun nanti. Hendak berburu keluar kota, seluas alam bumi terbentang. Tanpa guru sebelah kita, ibarat malam tanpa bintang. Selamat Hari Guru! Saya wakil dari Kian Ahmad ingin mengucapkan Selamat Hari Guru Pada semua guru-guru di Malaysia. Selamat Hari Guru. Syukran jazilan ala kulli muallimin. Selamat Hari Guru! Selamat Hari Guru. Saya sayang cikgu. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Happy Teachers Day. Selamat Hari Guru cikgu. Happy Teachers Day. We love you teacher. Sukan, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC menjangkakan 80% atlet dan pegawai yang akan menginap di perkampungan sukan di Jepun nanti sudah divaksin. Badan Sukan Dunia itu juga menawarkan bantuan tambahan kepada tuan rumah Sukan Olimpik dan Paralimpik bagi memenuhi keperluan anggota kesihatan. Jepun ketika ini berjuang habis-habisan melawan penularan pandemik ketika tinggal kurang 9 minggu sahaja lagi Sukan Olimpik membuka tirainya. Dengan kebimbangan tinggi dalam kalangan penduduknya serta kebanyakan di antara mereka menolak tamasya itu daripada berlangsung, Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC tampak mahu meredakan keadaan dengan menyatakan bahawa kebanyakan yang terbabit sudah divaksin. Presidennya Thomas Bach dalam sidang mesyuarat secara maya dengan tuan rumah memberitahu 75% yang menghuni perkampungan sukan diberi vaksin dan angka tersebut akan bertambah. Beliau juga menegaskan tamasya itu tidak akan menjadi penyebar kepada COVID-19 yang menjadi ketakutan penduduk. Sebagai tambahan, IOC juga ingin menawarkan staf perubatan kepada penganjur sebagai bantuan tambahan memenuhi keperluan kesihatan. Juventus menjulang Piala Itali kali ke-14 selepas menewaskan Atalanta 2-1 di perlawanan akhir menerusi jaringan Dejan Kulusevski dan Federico Chiesa. Final Piala Itali menemukan Atalanta dan Juventus di Mapei Stadium selepas diancam dengan serangan berbahaya Atalanta seawal minit ke-5. Asalkan Juventus pada minit ke-31 membuahkan hasil apabila Dejan Kulusevski membuka tirai jaringan perlawanan.
Permainan berubah menjadi satu sama menuju rehat selepas Ruslan Malinovski menjaringkan gol untuk Atalanta 10 minit berselang. Cristiano Ronaldo membuka ruang kepada rakan sepasukannya mencetak gol selepas rehat, tetapi percubaan Federico Chiesa singgah di tiang. Chiesa kemudian bergandingan dengan Kulusevski pada minit ke-73 dan berjaya menghasilkan gol pemisah kedua-dua pasukan. Ini adalah Piala Itali ke-14 di julang Juventus dan yang pertama oleh pengendali baru musim ini, Andrea Pirlo, di hadapan 4,300 penyokong yang hadir. Saingan Piala Perancis pula menjadi milik Paris Saint-Germain PSG selepas bintangnya Kylian Mbappe memacu pasukannya menewaskan Monaco 2-0 di perlawanan akhir. Paris Saint-Germain PSG menyandarkan harapan kepada Kylian Mbappe dalam perlawanan akhir Piala Perancis ketika menentang Monaco selepas seorang lagi tonggak Neymar menjalani penggantungan. Mbappe kemudian memanfaatkan kesilapan lawan dengan membantu Mauro Icardi membuka tirai jaringan minit ke-19. PSG cemas di separuh masa kedua apabila Gelson Martins hampir-hampir menyamakan keadaan menyaksikan usaha Monaco itu dinafikan palang pada minit ke-70. Hampir-hampir menjaringkan gol sensasi dari jarak jauh minit ke-80. Usaha Mbappe akhirnya berhasil tidak lama selepas itu dengan meledak jaringan kedua pasukan. Ianya Piala Perancis ke-6 dalam tempoh 7 musim selain mempertahankannya 3 kali berturut-turut. Pameran Alice in Wonderland di Museum Victoria and Albert di London mengakhiri buletin didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.